اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah malam ni kita sambung tadabbur surah Al-Baqarah ayat 224. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas, iaitu ayat 222 dan 223. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 222. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurna فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. Pengajaran dia pertama, kesungguhan para sahabat untuk mendapatkan ilmu dan maklumat yang betul. Kesungguhan para sahabat untuk mendapatkan ilmu dan maklumat yang betul daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, antara syarat amalan diterima ialah amalan itu mestilah datang daripada Allah dan Rasul. Yang ketiga, tidak ada malu dalam mempelajari ilmu agama. Tidak ada malu dalam mempelajari ilmu agama walaupun ia berkaitan dengan hukum hakam wanita. Walaupun ia berkaitan dengan hukum hakam wanita. Yang keempat, Rasulullah tidak mengetahui apa-apa yang ditanya oleh para sahabat melainkan setelah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, haid adalah satu kotoran dan najis yang mesti dibersihkan dan dihindarkan. Yang keenam, Islam meraihkan sifat manusia yang sukakan kebersihan dan kesempurnaan. Oleh kerana itu, Islam melarang suami berjimat dengan isterinya dalam keadaan kotor. Yang ketujuh, mana-mana tempat yang kotor dan keluar najis tidak boleh berjimat di tempat itu, khususnya bahagian dubur. Yang ke-8, tidak ada perintah Allah ataupun larangan melainkan di sana ada hikmah dan sebabnya, kerana Allah maha bijak dalam menetapkan apa-apa hukum. Yang ke-9, dibolehkan berjima dengan isteri setelah ia mandi dan bersuci daripada haid dari mana-mana arah kecuali melalui dubur. Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang suka bertaubat daripada kesalahan. Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang sangat suka bertaubat daripada kesalahan. Dan hamba-hamba yang suka mensucikan dirinya zahir dan batin. Okey, habis
Ayat 223. Ayat 223. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Pengajarannya, pertama, isteri-isteri adalah umpama kebun. Isteri-isteri adalah umpama kebun kepada suami-suami, iaitu sebagai tempat untuk bercucuk tanam, untuk meramaikan zuriat, sebagaimana kebun digunakan untuk bercucuk tanam bagi memperbanyakkan hasil tanaman. Yang kedua, pengajaran yang kedua, suami bebas untuk menggauli isterinya sebagaimana pemilik kebun bebas untuk bercucuk tanam di kebunnya, tetapi dalam masa yang sama suami wajib meraihkan keadaan isterinya dan menggaulinya dengan cara yang baik, kerana sebaik-baik orang beriman ialah yang terbaik ketika menggauli isterinya. Yang ketiga, tujuan utama perkahwinan ialah untuk meramaikan zuriat keturunan supaya umat Islam semakin ramai dan menjadi semakin kuat. Yang keempat, Nabi SAW berbangga dengan pasangan yang ramai anaknya, dan Nabi sentiasa mendorong umatnya supaya berkahwin dengan wanita yang dapat melahirkan anak yang ramai. Yang kelima, berjima' dengan isteri adalah satu ibadat dan sedekah sekiranya ia dilakukan dengan niat kerana Allah, kerana melaksanakan perintah Allah. Sekiranya ia dilakukan dengan niat untuk melaksanakan perintah Allah, untuk mengelakkan maksiat, dan untuk mendapat anak yang soleh. Yang ketujuh, yang keenam, wajib seorang suami menjaga isterinya dengan baik sebagaimana pemilik kebun menjaga kebunnya dengan baik. Yang ketujuh, wajib sentiasa bertakwa kepada Allah. Walaupun ketika bersama dengan isteri. Yang ke-8, semua manusia akan mati dan akan berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi setiap manusia bersedia untuk berjumpa Allah dengan memperbanyak dan memperelokkan amal solehnya kepada Allah. Yang kesembilan, orang beriman sahaja yang berhak mendapat berita gembira. Orang beriman sahaja yang berhak mendapat berita gembira di dunia dan berita gembira di akhirat, kerana mereka sahaja yang sabar dan redha dalam melaksanakan perintah Allah. Okey, kita sambung tadabbur. Okey, ayat malam ni ialah berkenaan dengan salah satu hukum
hukum yang berkaitan dengan kekeluargaan juga. Dan kalau kita perasan dalam surah Baqarah ni, daripada mula awal sampailah sekarang, banyak menceritakan tentang hukum hakam. Hukum pasal peperangan, hukum pasal berperang di bulan yang haram, hukum pasal haji, hukum pasal puasa, hukum malam ni hukum pasal sumpah. Kenapa? Dalam surah Baqarah ni banyak cerita pasal hukum. Kalau kita belajar juzuk amma, kan, juzuk 30, banyak cerita tentang akhirat. Di awal Al-Quran, surah Baqarah banyak cerita pasal hukum. Itulah juzuk amma tu, surah-surah lazim biasanya adalah surah Makkiyah, dan surah Baqarah adalah surah Madaniyah. Jadi kita tahu biasanya surah Madaniyah banyak bincang pasal hukum, dan surah Makkiyah biasanya banyak bincang pasal akidah, kan. Jadi kenapa banyak hukum ni biasanya berlaku ataupun diturunkan setelah era Madinah ataupun setelah Nabi dan sahabat berhijrah ke Madinah. Dan biasa di Mekah jarang sekali cerita pasal hukum. Tak ada cerita pasal rumah tangga, pasal perkahwinan, puasa, haji, tak ada masa di Mekah. Kenapa? Itu asal. Bila kita kenal Allah, dan bila hukum tu datang, mudah diterima. Sebenarnya Allah nak mengajar kita bahawa cara pendidikan yang betul ialah kita ni hamba Allah dan tugas kita sembah Allah. Bagaimana nak sembah Allah dengan cara mudah dan penuh rasa cinta? Iaitu dengan kita kenal dan cinta Allah. Bila kita dah kenal Allah, rasa kehebatan Allah dan cinta, semua ibadat, semua perintah, semua hukum menjadi mudah. Bahkan bukan setakat melaksanakan hukum. Bahkan Nabi dan para sahabat sanggup korbankan segala-galanya walaupun nyawa untuk agama Allah. Bila tu mereka sanggup korbankan nyawa untuk agama Allah? Bila? Bila mereka betul-betul kenal. Yang mereka korbani untuk siapa? Untuk Allah. Siapa Allah? Pencipta mereka. Yang kedua, mereka tahu bila mereka korbankan untuk Allah, mereka tak pernah rugi pun. Bahkan mereka akan dapat ganjaran balasan yang berlipat kali ganda. Jadi cinta mereka, kenal mereka pada Allah, cinta mereka pada Allah menjadikan semua hukum hakam yang Allah wajibkan ketika di era Madinah menjadi mudah kepada sahabat untuk laksanakan. Okey. Sekarang berkenaan dengan sumpah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Wala taj'alu, dan janganlah kamu jadikan Allah urdatan. Urdatan apa dia? Bukan benteng ataupun penghalang. Jangan kamu jadikan Allah penghalang. Li'aimanikum, bagi aiman. Aiman ni, aiman dah hamzah ke atas. Kalau hamzah kat bawah jadi iman, makna lain. Kalau aiman, apa makna dia? Aiman ni jamak kepada yamin. Apa makna yamin? Kanan. Kalau kiri? Shimal. Kan? Ashabus shimal. Yamin kanan. Kalau satu yamin, kalau jamak plural aiman, li aimanikum. Jadi sebenarnya yamin ni makna apa? Kalau konteks ayat ni makna dia sumpah. Jadi yamin sumpah, aiman sumpah-sumpah. Sedangkan yamin asalnya kanan. Apa kaitan kanan dengan sumpah? Biasanya orang bersumpah, bila nak bersumpah,
dia gunakan tangan kanan. Ataupun buat sumpah dengan apa, dia kata ulurkan tangan kamu. Tangan apa? Tangan kanan. Okey. Jangan kamu jadikan Allah sebagai penghalang bagi sumpah-sumpah kamu. Anta berru untuk barra ya birru. Kalau isim birru al-walidaini. Kan? Kalau orang yang berbuat baik al-baru, seorang. Kalau ramai abrar. Untuk tabarru kamu berbuat baik. Wa tattaqu dan kamu bertakwa. Wa tuslihu bainan nas dan kamu mengislahkan bainan nas di antara manusia. Okey. Setakat ni faham tak? Faham tak? Faham? Jangan kamu jadikan Allah penghalang bagi sumpah kamu untuk kamu melakukan 3 perkara. 1, kebaikan. Yang kedua, takwa. Yang ketiga, islah. Faham? Iaitu orang Arab ni kadang-kadang tengah-tengah marah dia bersumpah. Apa dia? Contohlah dia pergi ziarah pakcik dia. Pakcik dia tak layan dia. Pergi kali kedua tak layan. Kali ketiga dia kata apa? Wallahi, saya tak nak ziarah pakcik saya. Jadi ziarah pakcik tu baik tak? Albir. Amalan soleh kan? Tapi akhirnya dia tak pergi ziarah. Sebab apa? Kenapa kamu tak ziarah pakcik kamu? Sebab aku dah bersumpah. Jadi apa yang menghalang dia daripada melakukan ziarah yang baik itu? Sumpah. Allah kata jangan. Okey. Banyak berlaku. Mungkin orang Melayu jarang berlaku kot. Orang Melayu dia bersumpah bila? Bila ada isu politik lah. Kan? Baru dia cari masjid, cari Quran kan. Dia junjung Quran yang dia tak pernah faham tu. Kadang-kadang dia sedekah pada orang miskin. Orang miskin tak ucap terima kasih. Maki dia pula. Dia pun gerah sangat, dia kata apa? Wallahi, aku tak akan bantu dah kamu. Jangan. Boleh faham? Okey. Ada tiga. Kenapa tak boleh sumpah dengan nama Allah? Allah kata jangan jadikan nama dia sebagai penghalang. Dia ada 2 maksud. Pertama, jangan bersumpah untuk tidak buat baik. Yang kedua, jangan banyak bersumpah. Jangan banyak bersumpah. Okey, yang jangan banyak bersumpah ni sebab apa tak boleh? Sebab kalau kamu banyak bersumpah dengan nama Allah. Nama Allah adalah Ismu Al-Azam. Nama Allah yang paling besar. Yang paling mulia. Bila nama yang paling mulia dan kita biasa bersumpah dengan nama yang mulia, akhirnya nama tu menjadi biasa, tak ada nilai. Bila terlalu kerap bersumpah menggunakan nama Allah. Betul kan? Apatah lagi kalau bersumpah tu menipu. Wallahi saya akan datang besok. Minggu depan tak datang lagi. Satu makna dia. Yang kedua, apa tadi? Jangan kamu jadikan bersumpah dengan nama Allah sebagai penghalang untuk kamu buat kebaikan. Kenapa? Sebab kamu guna nama Allah cantik. Tapi tiba-tiba nama Allah yang cantik tu jadi penghalang untuk kamu buat kebaikan. Jangan. Bercanggah dengan maksud nama Allah. Kenapa tak pergi ziarah? Sebab aku bersumpah dengan nama Allah. Mana boleh? Boleh faham? Okey. Satu, al-tabarru.
Yang kedua, tattaqu. Apa beza tabarru dengan tattaqu? Dia kalau isim al-birru. Al-birru. Tattaqu kalau isim at-taqwa. Jadi apa beza dua ni? Okey, catat ya. Dia al-taqwa ni, at-taqwa kalau sebut satu-satu, makna dia ialah melaksanakan perintah Allah dan meninggal larangan. Kalau sebut takwa sahaja. Begitu juga kalau sebut al-birru saja, makna dia apa? Makna sama dengan takwa. Bila sebut al-birru ialah buat yang Allah suruh, tinggal yang okey, itu kalau sebut berasingan. Tapi kalau sebut dalam satu ayat, dua-dua ada. Makna berbeza. Iaitu al-birru, buat yang Allah suruh. Takwa, tinggal yang Allah larang. Jangan kamu bersumpah untuk tidak buat kebaikan. Apa dah? Bagi makan orang miskin. Saya dah bersumpah dah, tak nak bagi makan pada orang miskin itu. Sebab apa? Dia penipu. Jangan. Tattaqu, bersumpah untuk tak nak mencegah kemungkaran. Kan? Ini tattaqu makna meninggal larangan. Yakni membuat suruhan. Boleh faham? Okey, tuslihu pula. Tuslihu kalau isim dia panggil apa? Islah. Al-islah. Ini semua masdar ni. Al-birru masdar kepada tabarru. Taqwa masdar kepada tattaqu. Al-islah masdar kepada tuslihu. Okey. Islah ni ialah mendamaikan antara manusia yang bergaduh. Dia bila mendamaikan manusia bergaduh, termasuk tak al-birru? Bukankah itu al-bir? Kan? Kalau dah masuk, kenapa disebut lagi? Kenapa? Itu tadabbur tu kita nak faham. Kalau tuslihu dah masuk dalam maksud tabarru, kenapa Allah sebut lagi? Kan membazir. Yalah dah masuk kat sini. Apa dia? Takkid apa? Okey, saya bagi contoh lain Tanazzalul malaikatu warruh. Ni surah apa ni? Tanazzalul malaikatu warruh. Al-Qadru. Pada malam Al-Qadar tanazzalu, turun malaikat, semua malaikat kan? Warruh. Jibril dah masuk tak? Bila Allah sebut malaikat, dah masuk kat sini kan? Umum kan? Kenapa Allah sebut secara khusus pula? Sedangkan dah masuk kat sini. Kamu membazir dakwat. Maknanya penting, orang itu penting. Bila Allah sebut umum, malaikat umum, merangkumi semua termasuk Jibril, tiba-tiba Allah sebut pula secara berseorangan, iaitu Jibril. Allah nak bagi kita faham bahawa dalam banyak-banyak malaikat yang paling mulia, yang terbaik, Ar-Ruh, Jibril. Boleh faham? Maknanya jangan kita anggap semua malaikat sama. Jibril kena anggap lebih daripada yang lain. Jibril adalah terbaik. Okey, di sini sama. Allah kata dalam banyak-banyak albir, buat baik pada mak bapak, solat, puasa, haji. Dalam banyak-banyak, tiba-tiba Allah sebut secara khusus. Apa dia? Mendamaikan antara manusia. Allah nak beritahu, mendamaikan antara manusia, antara amalan albir yang terbaik dan terpenting. Kenapa? Ini betul tak? Kita tak faham ayat ni dan akhirnya boleh kata semua orang Islam tak peduli bila ada pergaduhan. Betul? Kadang-kadang yang bergaduh tu saudara mara dia, lantak dia lah. Allah nak bagi tahu mengislah, membaiki perbalahan adalah satu kerja soleh yang sangat besar dan penting.
Sebab tu Allah sebut secara khusus. Kenapa? Kenapa? Ha? Iyalah, apa masalah dia? Bila manusia selalu bergaduh, berpecah. Bila berpecah, umat Islam lemah. Bila lemah, habis. Cukup senang musuh masuk dan merosakkan. Sebab itulah Nabi, yang pertama bila Nabi pergi ke Madinah, Nabi buat apa? Satukan. Akidah di Mekah kan, dah kuat akidah. Kemudian step yang kedua, kuatkan hubungan ukhuwah. Jangan berpecah. Sebab bila berpecah, musuh cukup senang. Kadang-kadang musuh relax je bila tengok umat Islam berpecah. Musuh tak buat apa-apa. Betul kan? Sekarang, itu satu bab. Bila berpecah, umat Islam lemah. Dan itulah target musuh. Yang kedua, kita pula tak peduli pada permusuhan. Kadang-kadang kita menjadi punca kepada, betul kan? Memang buat-buat tu tak boleh pakai tu. Ayat macam tu menyatukan ataupun memecah belahkan lagi. Kadang-kadang kita guna istilah puak-puak kan, geng-geng. Itu sebenarnya ayat memecah belahkan. Boleh? Sebab itulah pentingnya islah ni sampai tahap apa? Sampai tahap apa? Sampai tahap dibenarkan bercakap bohong demi untuk mendamaikan hubungan yang bermasalah. Berbohong haram. Kecuali 3 tempat je. Kan? Di mana? Masa peperangan. Yang kedua? Mendamaikan antara dua pihak yang bergaduh. Boleh bercakap bohong sampai tahap tu. Padahal berbohong ni satu dosa besar. Tapi demi nak buat benda yang lebih besar, dibolehkan berbohong. Yang ketiga, suami isteri. Tapi bukan semua keadaan. Kalau nak kahwin dua, jangan berbohong. Okey. Allah sebut apa? Ada tak ayat yang Allah kata wajib bila kamu tengok dua pihak bergaduh, wajib kamu mendamaikan. Bukan kamu menjurangkan lagi pergaduhan. Kamu wajib jadi pihak yang ketiga. Jangan masuk pihak yang pertama. Jangan masuk pada pihak yang kedua. Tak. Kamu kena jadi pihak yang ketiga. Apa dia tugas? Wajib. Kalau kamu masuk pihak pertama, kamu berdosa. Sebab yang Allah suruh berdamai, mendamaikan. Bukan menjurangkan lagi pergaduhan. Ayat apa tu? Surah? Surah Al-Hujurat ayat 10. 9 dan 10. Kan? Sembilan apa dah? Wa in ta'ifatani minal mu'minina iktatalu fa aslihu bainahuma. Benar? Fa in baghat ihdahuma ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu baina akhawaykum wa aslihu bainahuma bil adil wal qisti wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Cuba tengok maksud. Wa in ta'ifatani, dan sekiranya ta'ifatan, dua kumpulan, minal mu'minin, daripada orang yang beriman. Apa masalah dua kumpulan ni? Iqtatalu, mereka berperang. Jadi kalau orang beriman berperang sama sendiri, adakah dia masih beriman? Ke dia terkeluar daripada iman? Ada dalil? Ayat ni lah ni. Tengok Allah kata, sekiranya dua kumpulan daripada orang beriman berperang.
Allah masih sifatkan dia beriman. Kita jangan mulut lancar. Puak-puak ni tak beriman dah. Allah masih intera dia beriman. Kemudian Allah cakap dengan kita ni yang tak masuk dalam dua kumpulan. Apa tugas kita? Apa peranan kita? Fa aslihu. Maka hendaklah kamu damaikan antara kedua-duanya. Jadi kita kena jadi pihak yang ketiga, jangan bias. Okey. Tapi kita dah damaikan tapi mereka tak nak berdamai. Allah kata apa? Fa in baghat. Sekiranya salah satu daripada dua kumpulan yang bergaduh melampau di atas yang satu kumpulan lagi. Kita kena buat apa? Faqatilu. Kita kena perangi. Perangi yang mana? Tadi damaikan, sekarang kena perangi pula. Sebab apa? Sebab melampau. Perangi yang mana? Sebab dia melampau lah, kumpulan yang melampau. Jangan perangi kumpulan yang kita tak suka. Tak. Kadang-kadang yang melampau tu kumpulan kita. Kena perangi juga. Sebab dia melampau. Sampai bila? Sampai bila kita perangi dia? Sampai dia kembali kepada perintah Allah. Kemudian selepas tu, lepas dia kembali, fa aslihu bainahuma. Damaikan sekali lagi antara dua pihak dengan adil, jangan berpihak. Wa aqsitu, dan hendaklah kamu berlaku adil sebab Allah sangat suka kepada yang berlaku adil. Boleh? Jadi ayat ni jelas antara amal soleh apa dia? Islah. Betul. Sebab itulah at-tabarru ni dah amal soleh, tapi Allah sebut lagi secara khusus iaitu islah. Menunjukkan islah salah satu amal soleh yang penting dan besar tapi telah dilupakan oleh kebanyakan orang Islam. Betul tak? Betul kan? Mana ada kita diajar di sekolah, di pondok, di masjid kan? Salah satu amal soleh, jumpa je orang bergaduh, kena damaikan. Tak ada. Yang ada apa dah? Sama ada kita buat tak tahu ataupun kita berpihak. Kan? Ni geng kita ni. Buat-buat tu memang tak boleh pakai. Walaupun geng kita salah. Boleh ke? Okey. Kemudian kita dah damai, dia tak nak dengar. Kita pun geram. Wallahi aku tak nak masuk campur dah. Ni masuk ayat ni. Wallahi aku tak nak masuk campur dah. Haram. 2 kali haram. Boleh faham? Okey, ada tak contoh? Ada pendapat ahli tafsir mengatakan ayat ini turun kepada Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq. Ingat kisah ketika Aisyah radhiyallahu anha difitnah berzina kan? Dan ada 3 orang sahabat yang termakan fitnah tu. Fitnah tu direka oleh Abdullah bin Ubay, orang munafik. Tapi ada 3 orang beriman yang percaya. Bila percaya, apa hukum? Sama ada orang yang mereka cerita fitnah zina kepada orang beriman ataupun orang yang percaya pada cerita tu. Apa hukum yang percaya ni? Yalah, dalam Islam hukum apa? Macam A tuduh B berzina. Saya dengar dan saya berkata, memang betul lah. Apa hukum Islam ke atas saya yang percaya ni? Yalah, hukuman dia apa dia? Kalau ikut hukum Islam. Sebab berapa rotan? 80 rotan. Jadi 3 orang sahabat ni siapa dia? Satu Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit. Yang kedua Hamnah binti Jahsh. Perempuan. Yang ketiga Mistah bin Usasah. Ini sahabat-sahabat yang hebat juga. Hasan bin Sabit ini penyair Rasulullah. Bila Nabi nak berperang, Hasan bin Sabit ini kerja apa dia? Buat syair untuk memberi semangat pada orang Islam dan menyerang orang kafir melalui syairnya. Hamnah binti Jahsh,
adik kepada Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh siapa? Jadi Hamnah ni siapa? Adik ipar Rasulullah. Mistah pula, dia orang Mekah, orang Muhajirin dan fakir, dan dia sepupu kepada Abu Bakar. Sebab dia miskin, Abu Bakar bela dia daripada kecil. Abu Bakar bagi nafkah apa semua kan untuk dia dan anak-anak keluarga dia. Sampai dia di Madinah pun Abu Bakar terus bagi. Okey? Kemudian bila Mistah percaya fitnah zina pada Aisyah, Aisyah ni anak Abu Bakar. Apa Abu Bakar kata? Abu Bakar bersumpah, wallahi aku tak akan bantu kamu lagi. Faham? Jadi sumpah Abu Bakar menjadi apa? Penghalang untuk dia bagi bantuan. Abu Bakar ada hak tak untuk bersumpah tak nak bagi bantuan? Ada hak kan? Yalah. Itu Abu Bakar. Kalau kita buat apa? Ada sepupu kita yang miskin, kita bantu dia daripada kecil sampai besar. Lepas tu dia tuduh anak perempuan kita berzina. Sedangkan anak kita tak berzina pun. Dan dia pun tak ada bukti. Kita sambung lagi tak bantuan BRIM tu? Bagi lagi tak? Tarik terus dia, tarik. Okey, Abu Bakar tarik kan. Bila Abu Bakar tarik, putuslah hubungan bantuan. Maka turun ayat surah An-Nur ayat 22. Allah tegur siapa? Sebenarnya siapa yang buat salah ni? Mistah ke Abu Bakar? Tapi ayat 22, cuba tengok. Surah An-Nur ayat 22. وَلَا يَأْتَلِي أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ في سبيل الله وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ Ghafurur Rahim. Okey. Cuba tengok. Wala ya'tali. Wala ya'tali ni jangan bersumpah. Ya'tali mana jangan bersumpah. Siapa? Ulul fadli, orang-orang yang mempunyai kelebihan. Siapa ni? Ayat ni asal turun pada Abu Bakar tapi pengajaran untuk semua. Jangan orang yang mempunyai kelebihan daripada kalangan kamu bersumpah. Wasa'ati. Wasa'at ini kekayaan, keluasan harta Abu Bakar lah. Jadi Allah sifatkan Abu Bakar, satu ulul fadli, yang kedua as-sa'ah. Jangan bersumpah. Bersumpah apa dia? An yu'tu, iaitu maksud dia untuk tidak memberi kepada siapa? Ulil qurba. Kaum kerabat dia siapa? Mistah ni sepupu dia. Kemudian yang kedua masakin pun Mistah. Satu kerabat Abu Bakar, yang kedua dia miskin, yang ketiga wal muhajirin fi sabilillah. Dia pula berhijrah pada jalan Allah daripada Mekah ke Madinah. Tiga-tiga sifat ni ada pada Mistah. Kemudian Allah kata apa? Wal ya'fu, hendaklah dia iaitu Abu Bakar maafkan. Wal yasfahu? Wal yasfahu ni mana berpaling. Mana ya'fu maaf, yasfahu mana berpaling ataupun lupakan terus. Kan? Yang mana paling susah? Ramai orang boleh maafkan tapi nak lupa tak boleh kan? Ada tak orang lupa tapi tak maafkan? Tak ada. Kemudian Allah tengok ayat, Allah nak bagi dorongan dan motivasi. Ala tuhibbuna, kamu tak suka ke? Kamu tak suka ke Allah ampunkan dosa kamu?
Tengok ayat. Kamu tak suka ke Allah ampunkan dosa kamu? Bila tu Allah akan ampunkan dosa tu? Bila dia maafkan Mistah. Nampak? Okey. Bila turun ayat ini, apa Abu Bakar buat? Dia terus, lepas turun ayat ini, dia tadabbur, dia tak ambil masa, dia tak tunggu sambung ayat seterusnya. Terus dia bersumpah, wallahi demi Allah, sekarang juga aku akan sambung balik bantuan pada Mistah. Kenapa dengan mudah dia bersumpah balik? Hati dia terluka tak? Kan? Bila terluka ni biasa ambil masa kan? Tapi tak, bila dengar Allah cakap je, terus dia bersumpah tanpa berfikir panjang. Kenapa? Ha? Dia kenal Allah satu. Yang kedua, Allah tawarkan apa pada dia? Ha? Mahal tak keampunan Allah? Apa mahalnya? Berapa juta nilai keampunan Allah? Keampunan Allah sebenarnya tiket ke syurga lah. Betul? Manusia masuk syurga dengan rahmat Allah. Dan manusia tak mungkin dapat rahmat Allah melainkan setelah diampunkan semua dosa. Maknanya Allah tawarkan, kalau kamu maafkan Mistah, kamu masuk syurga. Kan? Yang Abu Bakar bagi bantuan pada Mistah berapa ringgit je. Betul? Nampak tak? Tengok Allah nak ajar manusia. Fikir apa dia? Bukan fikir sekarang. Bukan fikir ikut perasaan. Nak marah. Kalau ikut perasaan nak marah, apa Abu Bakar dapat? Satu, dia rugi apa dia? Rugi yang pertama. Bila dia tak sedekah, dia rugi ke Mistah yang rugi? Kenapa? Katalah dia bagi sebulan kepada Mistah RM100 kan? Tiba-tiba dia tarik. Siapa yang rugi? Kenapa Abu Bakar yang rugi? Bila dia tarik, Mistah rugi sikit je, 100. Tapi Abu Bakar rugi 100 kali 700. Satu kerugian. Yang kedua, kerugian apa dia? Yang lagi besar iaitu tidak dapat keampunan Allah dan syurga. Jadi orang beriman cerdik. Dia bukan tengok 100 dibagi, tapi dia tengok yang kerugian yang sangat-sangat besar. Sebab tu dia tak ambil masa lama, terus bersumpah dan terus pulangkan balik bantuan. Jadi pengajaran untuk kita, bila kita ada masalah nak marah pada orang, jangan fikir nak marah. Jangan fikir nak lepas geram. Tapi fikir apa dia? Kalau aku maafkan dia, apa aku dapat? Bila fikir apa aku dapat tu, senang je kita maafkan orang. Boleh? Boleh? Jadi siapa-siapa yang ada nak marah pada sesiapa ke, suami ke, anak ke, saudara mara ke, jiran ke, sahabat, malam ni juga nak bersumpahlah. Demi Allah, lepas ni aku maafkan dia semua. Aku tak nak tuntut apa-apa dah. Kenapa? Satu, kalau aku terus bagi, lipat ganda pahala. Yang kedua, dapat keampunan Allah. Okey, boleh? Dan di sini juga ada dalil. Boleh tak kita bagi bantuan pada orang miskin yang buat dosa? Mistah buat dosa tak? Besar tak dosa Mistah? Allah kata sambung bantuan. Kita kadang-kadang nak bagi bantuan tanya, salah ke tak? Quran baca tak? Tak maaf, baca Quran dulu. Dah baca Quran, dah salat, baru kami bagi bantuan. Salah. Okey, tiga-tiga sahabat ni apa ni? Sebat 80 rotan. Sama. Bagus tak? Tiga sahabat ni disebat. Bagus tak? Baguslah. Pertama sebab apa? Dia di akhirat besok lepas. Tak ada langsung balasan. Yang kedua, dia tak akan ulang lagi. Tapi kalau dia terlepas daripada hukuman kat dunia, di akhirat belum tentu terlepas. Dan kemungkinan dia akan ulang lagi kesalahan yang sama di dunia. Sebabnya Abdullah bin Ubay yang mereka cerita ni tak disebat, dia terlepas. Tapi di akhirat lagi teruk. Okey. Kemudian Allah kata apa? Wallahu, dan Allah Maha mendengar
lagi maha mengetahui. Allah dengar apa ni? Allah dengar apa yang kamu sumpah. Allah tahu apa? Allah tahu niat dalam hati kamu. Apa yang kamu nak sebenar daripada sumpah tersebut. Jadi dua sifat Allah di hujung tu, kalau kita tadabbur, memberi kesan apa pada kita? Kita takut nak bersumpah. Kan? Sebab apa? Allah dengar dan Allah tahu niat kita. Dan kerugian yang paling besar apa dia? Menjadi penghalang untuk kita buat baik. Kenapa kamu tak damaikan pakcik kamu bergaduh? Saya dah bersumpah dah. Boleh? Okey, kalau dia bersumpah, tapi dia menyesal, dia nak bantu balik. Macam mana cara dia? Kafarah. Kafarahnya, dia kena bayar kafarah, iaitu bagi makan 10 orang miskin, atau bagi pakaian kepada 10 orang miskin. Pakaian yang mana ni? Yang pakaian yang boleh menutup aurat untuk dia solat. Atau merdekakan hamba. Dan kalau tak boleh salah satu daripada 3, pilihan yang kedua ialah puasa 3 hari. Kan? Kita kalau antara bagi makan 10 orang miskin atau bagi pakaian dengan merdekakan hamba, kita pilih yang mana? Memang bijak. Memang bijak. Okey, lepas je kafarah, boleh terus buat baik. Okey. Berlaku tak dalam masyarakat Melayu ni? Berlaku kan? Kadang-kadang dia geram sangat. Dia geram sangat. Dia cakap pada mak dia tak solat, contohlah. Cakap tak dengar. Akhir sekali, mak, wallahi, saya tak nak datang dah. Mak ni degil. Dia tak boleh datang lepas tu. Kalau nak datang juga, kena kafarah. Kan? Okey. Kemudian, la yu'akhizukumullah. Allah tidak menghukum ataupun mengambil kira. Menghukum kamu bil-laghwi, dengan laghwi ni lara. Kalau kita tengok lara dalam Quran, dalam ayat lain lah, dalam surah Al-Mu'minun, wallazina hum anil laghwi mu'ridun. Orang beriman, sifat orang beriman apa dia? Daripada perbuatan lara dan menjauhkan diri. Apa maksud lara? Perbuatan batil dan sia-sia. Juga dalam surah lain Allah kata apa? La yasma'una fiha lagwan. Orang beriman dalam syurga tak akan dengar perkataan yang sia-sia, yang batil. Okey. Beza tak dengan lara dalam ayat ni? Beza. Lara di sini bukan perkataan batil, bukan perkataan sia-sia. Lara di sini ialah bersumpah tanpa niat. Wallahi, sikit-sikit wallahi. Dia tak niat pun bersumpah. Wallahi, dia akan datang lah tu. Wallahi, besok bukalah kedai. Dia tak niat bersumpah pun, tapi dah jadi kebiasaan. Maka kena bayar kafarah tak? Tak. Berdosa ke tak? Tak. Ini makna la yu'akhizukumullah. Kebiasaan. Makna lara, dia bersumpah tanpa ada niat nak bersumpah. Okey. Dia sumpah ni ada 3. Al-yamin ada 3. Satu, al-laghwi. Yang kedua, al-mun'aqidah. Yang ketiga, al-ghumus. Sumpah laghwi ni, yang inilah. Sumpah yang tidak ada niat. Maka tidak berdosa dan tidak ada kafarah. Yang kedua, mun'aqidah. Ini sumpah yang yang seterusnya. Sumpah yang betul-betul ada niat nak bersumpah. Contoh macam inilah. Demi Allah, isteri kita selalu buat kopi pahit kan? 3 kali buat, 3 kali
pahit dan tak manis. Kita bersumpah, demi Allah saya tak nak makan dah kopi, tak nak minum dah kopi awak. Tengok-tengok besok dia buat, kita terlupa minum. Apa hukum dia? Kena bayar kafarah. Itu dipanggil sumpah apa tu? Sumpah munaqidah, yang betul-betul ada niat. Yang ketiga, yamin al-ghamus. Yamin al-ghamus ni sumpah tipu. Dia betul-betul menipu tapi dia bersumpah, demi Allah saya nampak dia, padahal dia tak nampak pun. Demi Allah saya akan datang kenduri awak, padahal dia memang niat tak nak datang. Itu dia panggil sumpah ghamus. Ghamus ni makna menyelam. Ataupun dia ambil roti dicicah gulai, macam kita cicah roti dengan kari gulai tu, cicah. Yang roti dicicah tu dipanggil ghamus. Dan orang ni bila berbohong dan tak bertaubat, dia akan diselam dalam neraka. Okey, sumpah ni ada kafarah? Tak ada. Tak ada kafarah. Tapi dosa, ya dosa besar. Kenapa pula yang tiga-tiga, yang ni paling besar dosa, tiba-tiba tak ada kafarah? Dia tak ada kafarah, dia kena bertobat nasuha. Kenapa yang paling teruk sumpah tidak ada kafarah? Faham soalan? Faham. Kenapa? Dia keadaan dalam Islam, bila ada kafarah tu sebenarnya ada kelonggaran. Masih ada ruang untuk kita patah balik. Tapi bila tak ada denda, menunjukkan dosa tu sangat-sangat besar. Kalau denda pun tak terpadam. Boleh? Okey. Fi aimanikum, Allah tidak mengambil kira dengan tanpa niat. Fi aimanikum, dalam sumpah kamu. Walakin, akan tetapi, yu'akhizukum, dia menghukum, maknanya berdosa dan kena kafarah. Dia menghukum bima kasabat, dengan apa yang kasabat, apa yang telah dia terjemah apa dia? Kasabat ni betul-betul usahalah, mana sengajalah, telah disengajakan oleh apa? Hati. Allah tak kata disengajakan oleh kamu, tapi disengajakan oleh, kenapa? Hati kamu. Sebab setiap amalan dikira melalui niat dia, dan niat tu di mana? Bukan di mulut. Jadi siapa yang kononnya berniat di mulut, dia sebenarnya bukan berniat. Dia hanya baca lafaz niat. Jadi kalau kamu betul-betul niat dan berazam bersumpah dalam hati, yang tu Allah hukum, iaitu berdosa dan kena kafarah. Okey. Wallahu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Halim. Apa makna Halim? Apa makna penyantun? Kalau kita bagi tahu anak si fulan tu penyantun, kita boleh bayangkan macam mana kan? Lembut, sopan, pijak semut pun tak mati, kan pijak gajah terus mati. Okey, tapi kalau kita kata Allah penyantun, macam mana kita nak bayangkan? Bukan tak boleh bayang, sebab tak faham. Orang Melayu, Halim dia terjemah penyantun, tapi dia sendiri pun tak faham. Sebenarnya Halim ialah Allah menahan balasan azab kepada hamba-hambanya yang sentiasa buat dosa. Sedangkan Allah mampu menurunkan azab. Itu mana Halim. Beza tak dengan penyantun? Bezalah langit dengan bumi. Anak saya penyantun. Apa dia? Dia walaupun dia boleh balas, dia tak balas. Bukan. Penyantun ialah, kita tengok sifat Allah Al-Halim,
Ramai tak hamba-hamba dia yang syirik 24 jam, berpuluh-puluh tahun? Ramai tak? Sehat walafiat tak? Kenapa? Kenapa Allah tak turunkan azab terus? Nuh yang Bashar al-Assad kan, bunuh orang Islam berapa puluh ribu dah. Berpuluh tahun. Tapi sehat walafiat. Sebab apa? Halim. Halim. Jadi kamu bersumpah dengan sengaja ke apakah? Kenapa kamu masih boleh dihukum? Sebab Allah tu halim. Lepas tu salah faham orang tu, dia kata apa? Saya buat dosa setiap hari tapi selamat sejahtera. Bukan. Sebab Allah halim. Allah halim dan Allah nak bagi peluang pada kamu supaya bertaubat. Okey. Ada satu kisah berlaku pada zaman Umar Ibn Khattab. Iaitu berlaku antara Osman bin Affan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas pinjam duit daripada Osman bin Affan 4,000. 4,000 apa ni? Tak tahulah RM ke Saudi Rupi. Kemudian sampai satu masa dia bayar. Dia nak bayarlah. Dia kata, wahai Osman, aku nak bayar duit kamu yang 4,000. Osman kata, tak, kamu pinjam 7,000. Sa'ad bin Abi Waqqas kata, tak, aku pinjam 4,000. Apa punca masalah ni? Tak tulis. Sunnah Nabi, bahkan arahan daripada Quran apa dia? Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran. Ayat pasal apa? Pasal hutang. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai yang beriman, bila kamu berhutang untuk satu tempoh yang tertentu, tulis. Jadi dua-dua tak tulis. Osman kata 7. Sa'ad bin Abi Waqqas kata 4. Maka akhirnya mengadu kepada Umar yang masa itu jadi Amir Mukminin. Jadi Umar pun tanya, Sa'ad, kamu pinjam berapa? 4,000. Kemudian Umar tanya pula Osman, kamu bagi pinjam berapa? 7,000. Macam mana ni? Siapa yang betul ni? Sa'ad bin Abi Waqqas kata apa? Kalau betul dia kata dia bagi pinjam pada aku 7,000, suruh dia bersumpah bahawa dia bagi aku 7,000, aku akan bayar 7,000. Apa jawapan Osman? Osman kata kepada Umar, aku tak akan bersumpah hanya kerana duit. Kalau betul dia ambil 4,000, dia bayar 4,000 dan yang baki itu aku maafkan. Sebab apa? Dia nak mengelakkan daripada sumpah. Kita nak halalkan 3,000 ataupun nak bersumpah? Okey, sekarang juga saya bersumpah. Saya sanggup, junjung Quran pun sanggup. Ini 3,000 ni. Itulah nilai para sahabat. Okey. Cukup siapa yang nak tengok kafarah orang yang bersumpah ni, boleh tengok surah Al-Ma'idah ayat 89. Allah sebut detail kafarah orang yang bersumpah tapi kemudian dia nak bebas daripada sumpah tu, dia kena kafarah. Iaitu bayar bagi makan orang miskin 10, ataupun bagi pakaian orang miskin 10 orang, ataupun merdekakan hamba. Kalau tak mampu salah satu, puasa 3 hari. Dan kafarah nazar sama dengan kafarah yamin. Siapa yang bernazar tiba-tiba tak mampu kan, kafarah dia sama. Kita baca buku ni sikit. Dosa-dosa yang dianggap biasa. Qala al-musannif hafizahullah, dosa yang ke-22.
Iaitu memandang wanita dengan sengaja. Memandang wanita dengan sengaja. Wanita mana ni yang bukan mahram dan memandang pula dengan syahwat, maka hukumnya adalah berdosa. Dan dosa ni dah dianggap biasa, kan? Setiap hari tengok. Okey, firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nur ayat 30. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Zalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Maksud dia, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Allah perintah khusus kepada siapa ni? Lelaki. Biasa Allah perintah umum, ya ayyuhallazina amanu. Bila sebut ya ayyuhallazina amanu, masuk lelaki perempuan. Tapi yang ni Allah tak sebut secara umum, Allah sebut secara khusus. Lelaki Allah bagi arahan asing. Dan lepas ni ayat 31 pula perintah khas untuk wanita pula. Wanita pun hendaklah tunduk pandangan sama dengan lelaki. Katalah kepada orang lelaki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang sedemikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Ini kan. Ini perintah Allah ni. Memang susah ni. Ramai orang boleh solat tapi tak boleh nak ikut perintah ni, kan? Ramai orang boleh pergi haji, pergi umrah. Ramai orang boleh bagi keluarkan zakat juta-juta. Tapi perintah ni ramai yang tak boleh ikut. Allah kata apa? Bila kamu tunduk pandangan itu lebih suci. Apa makna lebih suci? Apa yang suci ni? Tunduk pandangan lebih suci. Apa yang suci? Hati. Apa kaitan pandangan mata dengan hati? Patut tunduk pandangan mata, yang suci mata lah kan. Tapi yang sucinya hati. Kenapa? Sebab Allah nak beritahu, sebenarnya dosa-dosa tu kebanyakannya berpunca daripada mata. Berpunca daripada mata. Setiap satu dosa akan melekat satu titik hitam. Di mana? Di mata ke di hati? Di hati. Jadi semakin kamu tunduk pandangan, hati kamu akan menjadi semakin bersih, suci dan lembut. Bila hati semakin suci, semakin lembut, semakin mudah untuk kamu buat perintah Allah, termasuklah nak bangun malam. Ada satu kisah dicerita oleh Ibnu Jauzi. Dia kata ada seorang muazzin, dia melakukan azan. Zaman dulu mana ada speaker kan? Jadi dia nak lakukan azan, dia naik tempat yang tinggi. Rumah harap biasa ada sutuh kan. Sutuh ni mana ruang terbuka lah. Jadi bila dia melakukan azan di tempat yang tinggi, dia ternampak wanita rumah jiran sebelah masjid tu. Tengok mata, bermula daripada mata, turun ke hati. Tapi itu bukan hadis. Lepas tu bila dia tengok je, dia terfikir, terkenanya aku. Lepas tu dia pergi ketuk rumah kawan tu. Dia kata apa? Aku berkenal dengan kamu, aku nak kahwin dengan kamu. Kata wanita tu, aku Nasrani. Kamu Islam, mana boleh? Kata lelaki Muslim ni, boleh. Lelaki Muslim boleh kahwin dengan? Pandai dia. Maka wanita ni kata apa? Aku tak nak masuk Islam. Kalau kamu nak kahwin dengan aku, kamu kena masuk Nasrani. Walaupun hukum dalam agama kamu boleh, tapi aku nak kamu masuk Nasrani, baru kahwin. Cinta itu adalah buta. Hafaz semua. Cinta itu buta. Bila dia cinta, habis. Dia masuk Nasrani. Bermula daripada apa? Mata. Ayat tu. Kemudian Nabi bersabda dalam satu hadis, "Fazina al-ain an-nazar." Adapun zina mata adalah melihat kepada apa yang diharamkan oleh Allah. Hadis sahih riwayat Bukhari. Banyak kita berzina kan? Berzina mata. Tetapi dikecualikan, adakah semua tengok wanita itu haram? Tak dikecualikan. Bila melihat wanita untuk keperluan yang dibolehkan oleh agama. Misalnya,
seorang lelaki memandang kepada wanita yang akan dilamarnya, yang akan dikahwininya. Boleh tengok. Tapi kalau tak tengok, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Cuma Islam membenarkan. Dia dalam proses perkahwinan ini, kita zaman muda dulu dah terlepaskan. Kita bertaubatlah. Tapi nak beritahu yang Islam sebenar, bila sepatutnya mula bercinta? Lepas kahwin. Allah kata apa dalam Quran? Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Ada antara tanda kebesaran Allah ialah Allah menciptakan daripada kamu, daripada pasangan kamu sendiri sebagai pasangan sebagai isteri. Hawa dicipta daripada apa? Adam. Kemudian supaya apa? Litaskunu ilaiha, supaya kamu rasa tenang kepada isteri itu. Kemudian lepas kahwin Allah kata apa? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Lepas kahwin Allah menjadikan antara kamu mawaddah, kasih sayang. Makna kasih sayang itu datang daripada mana? Allah. Allah yang menjadikan. Bila? Lepas kahwin. Sebab tu ada seorang, saya dengar ceramah seorang doktor, dia kata ada seorang pemuda yang dia betul-betul kenal lah. Pemuda ni bila mak dia nak dia kahwin, mak dia cari calon. Dan wanita yang calon isteri dia memang yang beragama lah. Dia tak ada cinta pun. Dia tak cinta pada perempuan sebab tak kenal. Tapi sebab dia tahu itu adalah yang Nabi suruh, iaitu pilih yang beragama, dia taat kepada Nabi. Walaupun cinta tak ada. Tapi lepas kahwin je, betul-betul yang Allah cakap dalam Quran. Lepas kahwin Allah menjadikan antara keduanya kasih sayang. Dan kekal bahagia sampai masa dia cakap tu. Kan? Tapi ramai tak? Belum kahwin, bercinta. Bagai nak rak kan? Lepas kahwin 3 hari? Cerai. Sebab apa? Sebab cinta sebelum kahwin tidak diredai oleh agama. Okey. Tetapi dikecualikan daripada hukum di atas. Seperti melihat wanita yang nak dikahwini. Demikian pula doktor melihat pesakitnya dibolehkan. Doktor boleh melihat pesakit. Pesakit boleh tak melihat doktor? Tak boleh. Sebab tak ada keperluan. Hal yang sama juga berlaku untuk wanita. Wanita diharamkan memandang kepada laki-laki bukan mahram dengan pandangan yang menyebabkan fitnah. Allah berfirman, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, tadi kepada lelaki, hendaklah mereka iaitu wanita menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Jadi wanita pun tak boleh tengok sebarangan. Ramai tak orang lelaki tengok drama-drama, filem-filem movie kan, yang ada gambar wanita buka aurat? Tak boleh. Tak boleh. Ustaz, saya tengok drama Tanah Kubur untuk ambil pengajaran. Tanah Kubur ke, Tanah Akhirat ke, bila wanita buka aurat tak boleh. Wanita pula boleh tak tengok drama ke movie yang ada gambar lelaki yang buka aurat? Tak boleh. Tak boleh. Apa tu dia tanya, Ustaz, kenapa saya susah nak bangun malam? Kenapa tak susah tengok drama Korea ada 3 tahun kan? Juga haram hukumnya memandang kepada laki-laki yang belum balik. Walaupun laki belum balik, tapi kalau tengok dengan nafsu, tak boleh. Dan laki-laki tampan dengan pandangan syahwat. Haram bagi laki-laki melihat aurat laki-laki yang lain. Aurat lelaki sama lelaki apa dia? Antara pusat dengan lutut. Hal yang sama juga berlaku antara sesama wanita. Dan setiap aurat yang tidak boleh dilihat, tidak boleh pula untuk dipegang. Melihat pun tak boleh, pegang lagi tak boleh. Termasuk tipu daya syaitan adalah melihat gambar-gambar porno. Baik di majalah, filem, televisyen, video, internet dan sebagainya. Sebahagian mereka berdalih semua itu hanyalah sekadar gambar je, bukan ria pun. Salah, bukan hakikat yang sebenar. Tapi dia tetap menaikkan syahwat. Okey, habis. Semoga kita menjadi lebih baik. Pandangan mata kita lebih tunduk daripada melihat benda yang haram. Okey, kita tengok soalan.
Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Ustaz, nak bertanya apa ni umur kanak-kanak pemain berapa dan adakah batal bila persentuhan dengan kanak-kanak pemain? Okey. Apakah batal menyentuh kanak-kanak yang mana lelaki sentuh kanak-kanak perempuan lah ataupun sebaliknya? Okey, umur mumayyiz berapa? Jawapannya antara 6 hingga 7 tahun. Mana tak boleh kita tetapkan mesti 6 ataupun 7. Sebab apa mana mumayyiz? Mumayyiz dengan akil balik berbeza. Akil balik ni makna dia dah wajib solat, wajib puasa. Tapi mumayyiz belum wajib. Mumayyiz ialah ia dapat membezakan antara baik yang buruk. Itu makna mumayyiz. Dia tahu dah ini nasi, ini gulai kan. Itu mumayyiz lah. Jadi kadang-kadang umur 6, kadang-kadang umur 7. Dia tahu mana yang baik, mana yang buruk kan. Kemudian yang kedua apa tadi? Dia sentuh laki perempuan ni, kalau ikut mazhab Syafi'i, sama ada bersyahwat ataupun tidak, batal wuduk. Tapi kalau ikut mazhab, 3 mazhab, sentuh lelaki perempuan, mumayyiz ke tak mumayyiz, tak batal wuduk, kecuali dengan syahwat. Dengan syahwat. Maknanya kalau 3 mazhab, kita sentuh budak yang belum mumayyiz. Umur apa? 4 tahun. Tapi kita sentuh, kita nak syahwat, batal. Walaupun dia belum mumayyiz. Okey. Jadi ukuran dia bukan umur, bukan mumayyiz. Ukurannya apa dia? Naik syahwat ataupun tidak. Wallahu a'lam. Ustaz, Ya. tadi kan yang bersumpah yang ketiga tadi kan itu kan tidak ada hukuman. Ya. Ya, apakah itu hukumnya itu orang tersebut kufur? Tak. Sama seperti apa? Tidak kufur. Dia hanya melakukan dosa besar sebab dia bercakap bohong. Dia bercakap bohong tak mengeluarkan seseorang daripada Islam. Dia masih Islam. Cuma dia dosa besar dan dia perlu bertaubat nasuha. Jangan kita ingat tak ada kafarah mana dosa tu kecil. Tak. Kafarah ni sebagai denda untuk cover benda yang tak besar. Tapi bila besar sangat tak perlu kafarah. Kalau kafarah tak hilang. Dia wajib bertaubat nasuha. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada sempat dari surah Al-Maidah yang berapa Ustaz? 89. 8 Ustaz. Okey, terima kasih. Okey, semuanya. Kalau tahi cicak jatuh atas jadah waktu solat dalam saf, apa yang perlu dilakukan? Jika tahi cicak jatuh atas jadah waktu solat dan dalam saf, apa yang perlu dilakukan? Dia pertama, kita wajib solat dalam keadaan pakaian kita bersih daripada najis. Jadi tahi cicak tak kena pakaian kita. Okey? Yang kedua, jatuh atas sejadah. Sejadah tu pun betul lah kita solatkan, tapi kena tak badan kita? Kena tak pakaian kita? Tak kena. Kalau tak kena, solat kita sah. Dan ada juga pendapat mengatakan tahi cicak adalah antara najis yang dimaafkan. Sebab apa? Sebab dia kecil dan susah nak dielakkan. Tama-tama kalau kita pergi masjid, tahi cicak yang paling banyak di mana? Di masjid lah, kan? Dimaafkan. Wallahu a'lam. Hukum lelaki tengok wrestling pun haram ke? Lelaki tengok wrestling, dia ada faedah tak? Dia kalau tengok wrestling, kemudian wrestling tu, lelaki yang wrestling tu pakai tutup aurat, dan ada faedah untuk bagi semangat kita apabila kita nak berjihad, okeylah. Tapi kalau tak ada faedah, kemudian buka aurat pula, dia paling-paling tidak pun dia berdosa sebab membuang masa. Wal asri, Allah bersumpahkan, demi masa semua manusia rugi kecuali yang beramal soleh, yang berimankan.
Jadi tengok wrestling masuk tak dalam kumpulan amal soleh? Tak masuk kan? Soalan tu susah saya nak jawab. Kenapa tidak ada yang pihak ketiga mendamaikan? Dia macam ni. Dia yang ayat kita baca tadi, bila ada dua kumpulan bergaduh, kena ada pihak ketiga yang mendamaikan. Pihak ketiga tu siapa? Macam mana kita nak damaikan? Kalau kita pun lebih kurang macam mereka juga kan. Jadi pihak ketiga tu sebaik-baik mesti ada kuasa lah. Dengan kuasa boleh damaikan. Tapi kalau tak ada kuasa, siapa nak dengar cakap kita kan? Jadi mungkin sebab pihak-pihak ustaz ramai bergaduh dan tak ada siapa damaikan, sebab tak ada yang ada kuasa. Yang ada kuasa pun tak peduli. Kan? Wallahu a'lam. Apa hukum berzikir dengan iringan muzik seperti gitar dan drum? Apa hukum berzikir dengan iringan? Bid'ah lah. Bid'ah. Sebab tak pernah dibuat oleh Nabi. Yang kedua, zikir ni mesti dengan khusyuk, dengan penghayatan maksud dia dan tanpa ada gangguan. Bila dengan muzik ni, kita tak akan fokus. Kita pilih salah satulah. Nak muzik ke, nak zikir. Salah satu je. Mana boleh dicampur adukkan. Hati manusia boleh fikir dalam satu masa, satu benda je. Kan? Nak dengar alunan muzik lagi, kemudian nak bayangkan nama Allah. Dia tak masuk tu, tak boleh. Salah satu je. Sebab soalan dia, ada satu hadis yang Nabi sentuh pada Aisyah kan, dan Nabi turunkan solat. Jadi soalan dia, adakah batal wuduk ataupun tak batal? Sebab Nabi bila bersentuh dengan Aisyah, Nabi terus solat, Nabi tak ambil wuduk yang lain. Kalau berdasarkan hadis yang sahih itu tak batal. Maka sebab itulah pendapat tiga mazhab. Mazhab Maliki, mazhab Hambali dan mazhab Hanafi. Tiga mazhab ni tak batal kalau lelaki sentuh perempuan kecuali dengan syahwat. Kalau sentuh dengan syahwat, batal. Cuma mazhab Syafi'i lebih tegas. Sentuh je, syahwat ke tak syahwat, batal. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana para salaf amat bermotivasi dalam melaksanakan semua perintah Allah? Zaman moden ni banyak sangat cabaran, termasuk kesukaran menjaga mata dan pergaulan dunia korporat. Bagaimana merasai kemanisan solat dan untuk merasai sungguh-sungguh dalam mentaati perintah Allah? Dia macam saya sebut, soalan dia, bagaimana para sahabat melaksanakan perintah Allah dengan mudah dan dengan rasa kemanisan beribadat kan. Sedangkan kita ni dengan cabaran yang banyak, nak jaga mata pun susah. Itu soalan dia. Dia macam saya sebut tadilah, cara Al-Quran mendidik Nabi dan para sahabat ialah mereka cerita tentang akhirat dahulu, cerita tentang Allah. Allah nak manusia kenal dia dulu. Siapa Allah ni? Apa kebesaran Allah? Apa kelebihan Allah? Kalau buat dosa, apa hukumannya? Lepas mati ni nak ke mana? Apa balasannya? Bila sahabat dah betul-betul kenal, betul-betul yakin dengan Allah dan dengan janji Allah di akhirat, maka barulah Allah cerita pasal hukum, pasal perintah, pasal solat, pasal haji. Maka ketika itu perintah, setelah mereka kenal Allah, perintah Allah menjadi mudah. Berat macam mana pun, dia tak nampak amalan tu berat, tapi dia nampak kebesaran Allah yang sepatutnya mereka tunduk. Jadi tak timbul isu ujian besar ke berat ke, tak timbul. Sebenarnya ujian zaman Nabi lagi berat. Sebab tu ulama kata, sebab masalah yang paling besar berlaku zaman Nabi, kemuncaknya kerusakan manusia ialah berlaku zaman Nabi. Sebab tu Allah hantar Nabi yang paling hebat untuk membetulkan masyarakat yang paling jahat, yang paling rosak. Mereka tak ada internet, tak ada TV, tapi kerusakan bahagian lain. Anak mereka bunuh, hidup-hidupkan. Rasuah, berzina, pelacuran. Pelacuran di Mekah secara terbuka. Letak bendera pula, senang nak cari rumah pelacuran. Berhala ada 360 di Mekah. Lagi besar cabaran. Kita mana ada berhala, batu kif je kan. Jadi sebenarnya cabaran kita dibanding dengan cabaran zaman Nabi lagi besar. Nabi dan sahabat berdakwah 24 jam. Berjihad hampir setiap hari, setiap minggu kan. Lagi besar. Kita banyak buang masa. Jadi asasnya kita kena tadabbur Al-Quran, kena kenal Allah
Dua cara, iaitu tengok ciptaan Allah, selalu berfikir. Yang kedua, banyak tadabbur Al-Quran setiap malam, setiap hari. Bila kita dah kenal Allah, dah cinta Allah, apa saja perintah Allah jadi mudah aja. Sebab itulah Ibrahim, bila dia perintah pada Ismail, dia bagi tahu Ismail, Allah perintah supaya kamu disembelih. Senang je Nabi Ismail cakap, buatlah. Sebab ini perintah Allah, bukan perintah kamu. Jadi bila kenal Allah, jadi mudah. Wallahu a'lam. Adakah haram pandang wanita yang bertunduk elok labuh dengan renungan yang lama kerana kecantikannya? Dia apa-apa yang menaikkan syahwat dan menimbulkan fitnah, maka hukumnya adalah haram. Kadang-kadang wanita tu bertudung, macam orang Arab kan, bertudung. Tapi kita terfitnah dengan rupa paras dia. Sebab itulah ada pendapat mengatakan wajib wanita menutup muka. Sebab apa? Sebab ramai, dia sebenarnya orang lelaki ni yang tertarik pada wanita pada kaki ke lutut ke muka? Muka. Sebab tu logik lah. Benda yang paling menimbulkan fitnah daripada anggota wanita ialah muka. Kita bila tengok wanita, pertama kita tengok muka, betul tak? Kalau muka jenis ada jerawat 40, kita tak tengok dah. Ha. Tapi kalau bertutup aurat lengkap, tuduh labuh, muka cantik, kita tengok. Sebab itulah, walaupun ada pendapat mengatakan muka ni tak wajib tutup, tetapi, macam Syekh Albani, dia kata muka tak wajib tutup, tapi kalau menimbulkan fitnah, wajib tutup. Wallahu a'lam. Hukuman Islam yang dijalankan di dunia akan terlepas azab di akhirat. Bagaimana pula masa sekarang hukuman yang dijalankan adalah bukan hukum Islam? Apakah nasib di akhirat nanti? Okey, mana-mana hukum hudud yang dilaksanakan di dunia ke atas seseorang yang melakukan jenayah seperti berzina ke mencuri ke, maka bila hukum Islam dilaksanakan ke atasnya, ada hadis sahih mengatakan di akhirat terlepas. Okey, sekarang hukum Islam tidak dilaksanakan. Tak ada pemerintah Islam kan? Maka kita ada pilihan satu lagi, iaitu bertaubat nasuha. Dan Allah kata apa? Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah kata, wahai hambaku yang melampau ke atas dirinya. Melampau ni makna dosa besarlah. Bagi tahu pada mereka ni, wahai Muhammad, apa dia? La taqnatu, jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Kenapa? Sebab Allah mengampunkan semua dosanya. Jadi kalau dia buat dosa yang sepatut dijatuhkan hukum hudud, tapi sebab tak ada pemerintah yang nak melaksanakan, tapi dia bertaubat nasuha, insya-Allah lepas di akhirat besok. Lepas. Wallahu a'lam. Wassalam. Asap itu makanan jin. Namun ada juga segelintir ilmuwan agama yang hisap rokok. Mohon pandangan Ustaz. Apa makanan jin? Asap. Oh, asap. Asap makanan jin ni. Saya tak pernah jumpa lagi. Yang tulang adalah. Tapi asap saya tak pasti. Lepas tu bagaimana pula ustaz yang isap rokok? Dia ukuran kita ialah dalil, bukan ustaz. Kalau dalil kata haram, haramlah. Walaupun dilakukan oleh bapa kepada bapa ustaz tu. Ha? Jadi Ustaz, kalau seorang perempuan mengaji online dengan seorang ustaz, tetapi perempuan itu mutaarah, adakah dibolehkan? Perempuan mengaji dengan ustaz secara online. Wanita tu tutup aurat. Kalau tutup aurat tak ada masalah. Ha. Dan kalau tutup aurat, offline pun okey. Face to face pun okey. Kan? Kalau tutup aurat dan jaga aurat. Okey. Cukup lah? Okey. Kita ada bukan buku baru. Tapi asalnya sifat solat Nabi bergambar. Kita buat penambahbaikan. Iaitu kita tambah dari segi bacaan-bacaan. Contohlah bacaan ketika rokok, kalau buku lama satu doa je, satu zikir. Tapi buku baru ni kita bagi 2-3 doa. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli, tambah lagi. Dan ada juga doa ketika sujud tilawah. Ada juga doa ketika
doa iftitah ketika solat malam. Dan di hujung buku ni ada zikir-zikir lepas solat. Kalau buku lama memang tak ada. Jadi banyak penambahbaikan daripada cetakan baru ni. Sifat solat Nabi. Dan sangat sesuai untuk kita ajar kepada orang yang baru nak masuk Islam, ataupun asnaf, ataupun anak kita sendiri. Sebab dia lengkap dengan gambar dan dengan dalilnya. Dengan terjemahannya, dan doa-doa pun ada terjemahannya. Jadi siapa nak beli boleh beli melalui Shopee. Harga dia RM4.50. Beli sebelum habis. Sebab kita cetakan terhad ada 3,000 je. Jadi kita minta beli, dan kalau beli tu jangan beli satu. Sebab nak pahala banyak kan, bagi kepada kawan-kawan pada asnaf. Dia boleh baca dan boleh belajar sendiri ni. Kemudian yang kedua, buku zikir pagi petang ni kita dah cetak sebelum ni, yang baru ni. Cuma ada, kita buat cantik sikit kat dalam lah. Kalau rasa buku lama tu tak menarikkan, belilah yang baru ni. Dia ada kotak sikit. Dan kita sedang buat buku baru satu lagi, iaitu sifat wuduk Nabi bergambar, insya-Allah dan akan keluar dalam masa terdekat. Okey, cukup Kita jumpa lagi malam besok dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل